Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما ويقينا وفهما آمين يا رب العالمين. InsyaAllah mula daripada malam ni insyaAllah kita akan buat pengajian satu kitab yang khusus dengan pengajian online ni. Bukan kata kita cuma sekadar nak membaca saja. Jadi hak mana yang tak kena ataupun silap dan salah tu, tuan-tuan bolehlah tolong perbetui. Dan insya-Allah selepas ni kita akan sambung-sambung walaupun lama mana wallahu alam lah. Kita akan usaha sambung sampai habis kita baca kitab apa ni Faridatul Faraid. Baik. Jadi kita teruskan pada masuk dalam kitab Faridah ni yang dikarang oleh Syekh Tuan Ahmad Al-Fatani rahimahullah. Kata muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ini risalah yang amat kecil yang dinamakan dia akan risalah dengan Faridatul Faraidi fi ilmi al-aqaid. Tu pada muka hak depan sekali tu, iaitu pada bicara ilmu tauhid, iaitu ilmu usuluddin atas mazhab Imam Asy'ari. Yakni atas mazhab ahli sunnah wal jamaah lah. Kerana bila itlaq ahli sunnah wal jamaah tu kena kepada Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abul Mansur Al-Maturidi. Fadil Ustaz Subki pun ada, minta maaf kalau ada silap pun minta tolong tegur lah. Baik. Jadi Faridatul Faraid fil ilmi aqaid, nanti di depan nanti dia akan bahaslah berkaitan dengan apa ni makna. Ada ke tak makna? Tak ada. Tak ada. Permata yang bernilai daripada segala permata yang bernilai pada menyatakan ilmu akidah. Sebab tu dia kata pada bicara ilmu tauhid, daripada kata wahada yuwahidu tauhid. Wahada yuwahidu tauhid, iaitulah ilmu usuluddin, ilmu tunjang agama. Ilmu tunjang agama ataupun dia panggil juga dengan asasuddin, asas agama. Atas jalanan mazhab, yakni jalanan Imam Asy'ari, terhimpun padanya pada risalah ini ni beberapa banyak akidah, yakni simpulan, beberapa banyak simpulan. Selalu kita lafaz jamak aqaid, kata dengan lafaz aqaid. Dan beberapa banyak masalah, persoalan. Himpunan hamba yang sangat harap pada Allah Ta'ala akan taufik dan hidayah. Tu taufik dan hidayah tu makna umum khusus. Taufik ni khalqut ta'ah fil abdi ataupun khalqul qudrati fit ta'ah. Allah menjadikan kekuasaan pada buat taat. Tu dia panggil taufik. Hidayah tu dia panggil mutlaqud dilalah ataupun dalalah. Maksud pada semata-mata petunjuk tu hidayah. Ni serupa kita buka Al-Quran, baca makna dalam majlis ilmu, tu semua dia panggil hidayah lah tu. Hidayah semata-mata petunjuk. Adapun taufik ni dia lebih khusus sikit, yakni Allah jadikan kekuatan boleh beribadat. Jadi kebanyakan kita ni semua pakai ada hidayah, semua ada petunjuk daripada Allah. Hatta orang kafir sekalipun dia ada petunjuk, tapi dia tak ada taufik daripada Tuhan. Dia tak boleh nak beramal. Dia nak beramal tu, nak boleh beramal tu dengan taufik Tuhan lah tu.
Lagi dan bahawa dimudahkan baginya segala yang payah. Ahmad bin Muhammad bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani qadarallahu ta'ala riyadha rajahu bibulughil amani wa nafa'a bihadhihi risalatil muslimin amin. Mudah-mudahan menghijau oleh Allah Ta'ala akan taman-taman harapnya dengan tercapainya segala yang dicita-citakan. Wa nafa'ana bihadhihi risalah, dan mudah-mudahan memberi manfaat dengan ini risalah akan sekalian orang Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi kita terus masuk kepada muka yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca dulu. Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifati musyrifatan bi anwarit tauhidi wal yaqini. Wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatihi Sayyidina Muhammadinil mab'uthi bibahiril mu'jizati lita'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi wa ala alihi alladhina balagud darajatil ula bi'uluwi miqdarih wa ashabihi alladhina bazaghu nujumal huda binassi akhbarih. Bismillahirrahmanirrahim. Sini dia tak ada terjemah. Jadi huraian tu kita ambil atas jalan pertengahan lah. Bukan kata panjang sangat sebab saya pun bukan pandai sangat, dan tidaklah terlalu pendek. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan ialah pada pertengahan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Setengah ulama dia terjemah dengan gimana? Dengan nama Allah yang amat boros lagi amat mengasihani ataupun amat penyayang. Jadi tu balik kepada lurah cakap lah. Pada asal tu balik pada lurah cakap. Asalnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim tu dia panggil isim mushtaq. Dia panggil mushtaq daripada kata rahmah. Rahmah dengan maksud riqul qalbi, dia panggil lembut hati. Tapi kena takwil lah, sebab Allah bukan jenis sifat seperti makhluk, jenis perasaan ataupun jenis ada hati seperti makhluk tu tak. Baik, adapun Ar-Rahman pula dia ni am, lebih daripada dia am sikit daripada Ar-Rahim. Ar-Rahim ni khusus. Setengah ulama alat ni dia duk bahas, tengok di sudut susunan huruf pun tengok Ar-Rahman dengan Ar-Rahim tu dia lebih lagi huruf dia. Dia lebih lagi huruf. Matu isyarat kata dia punya ta'aluk dia tu lebih jauh daripada ta'aluk Rahim. Dia panggil am, am makhsus. Rahman ni dia am sikit, adapun Rahim dia khusus sikit. Lagu mana Rahman? Dia panggil ta'aluk am, iaitu pemurah Allah, boros Allah kena kepada semua. Kena kepada semua. Dia bagi. Dia panggil semata-mata memberi, semata-mata mengurniakan. Allah bagi. Allah tak kira hang kafir ke, muslim, mukmin, fasik, munafik, tak kira. Usaha nak kebaikan, usaha nak kelebihan di dunia ni dia bagi, tak kira. Dapat anak cerdik, orang kafir nak cerdik, dapat harta, nikmat, sedap hidup atas dunia, dapat sihat tubuh badan, orang kafir pun dapat. Tu Rahman Tuhan. Adapun Rahim dia khusus sikit. Dia khusus sikit, yakni dia tertentu bagi orang mukmin sahaja. Dia panggil tertentu bagi orang mukmin saja. Kalau kata dalam kitab Hak Jawi tu, dalam kitab Tajul Urus ada dia sebut tu. Kalau dalam hak Melayu tu lah, kata hak Arab tu al-mun'imu bi jalailin ni'am. Tuhan yang memberi dengan nikmat yang besar-besar. Itu Rahman dia. Tuhan yang memberi dengan nikmat yang besar. Adapun lagi satu tu dia panggil al-mun'im bi daqaiqin ni'am. Baik. Itu dengan nama Allah. Allah tu dia panggil lafzul jalalah. Dia panggil lafzul jalalah atas jumhur ulama. Di sisi Imam Nawawi, bagi dia kata lafzul jalalah kena kepada lafaz al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Adapun jumhur ulama kata ada lafaz jalalah ni ialah lafaz Allah. Dan haram dipenamakan kepada makhluk dengan nama Allah kecuali dengan jalan idhafat.
dengan jalan sandar. Abdullah misalnya. Abdullah, hamba Allah. Adapun buh nama Allah saja tak boleh, haram hukum dia. Baik. Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifati musyrifatan bi anwari tauhidi wal yaqin. Puji itu bagi Allah. Puji itu bagi Allah. Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukminin. Baik, puji itu maklum, yakni puji yang empat. Yakni puji yang empat. Setengah ibarat kita dah tulis siap-siap. Nak isyarat pada alif lam pada kata alhamdulillah tu alif lam lil jinsi, menunjuk atas jenis. Maka dia tafsir siap kata puji-puji itu ataupun segala puji. Puji itu ataupun segala puji, maksudnya yakni puji yang empat. Puji yang empat itu. Puji yang maklum tu lah. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Allah puji diri, Allah puji makhluk, makhluk puji Allah, makhluk puji sesama makhluk. Semua jenis-jenis pujian ini semua tu balik kepada Allah. Sebab dia kata alhamdulillah. Puji itu yakni segala puji yang empat itu tu bagi Allah. Tu lam pada kata lillah boleh pakai lam lil ikhtisas. Ai mukhtasum billah, yang tertentu bagi Allah, ataupun pakai dengan makna lil istihqaq. Yakni yang mustahak, yang berhak bagi Allah. Puji yang empat tu sama ada kita puji sesama kita makhluk, kata kamu cerdik, kamu pandai, kamu baik, kamu elok dan sebagainya. Tak kira hakikat zahir, pada rupa zahir puji makhluk, tapi hakikat puji Allah. Tu kata semua jenis puji tu kembali pada Allah. Walaupun dalam Quran kata Allah puji makhluk, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, demi sungguhnya kami menjadikan manusia ni sebaik-baik ciptaan. Pada zahir nampak Tuhan puji kita hebatlah. Dah hakikat puji Khalik yang menjadikan. Tuhan yang menjadikan. Walaupun pada baca kita baca Allah puji kita, tapi pujian bagi kita tu kembali pada hakikatnya, kembali kepada Allah. Tu yang kata puji yang empat tu semua bagi Allah, yakni tertentu bagi Allah, yakni mustahak, yang berhak bagi Allah. Yang menaikkan Allah tu, yang menaikkan pada beberapa tu, sifat lah tu. Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukminin. Apa tu maksud kata menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukminin? Ni dia panggil, kalau orang mengaji ilmu balaghah ni, dia panggil idhafat musyabbah bih kepada musyabbah. Kita mengaji dalam sana ada 4 rukun tashbih. Satunya musyabbah, 2 musyabbah bih, 3 adat tashbih, yang keempat wajah syabah. Jadi di sini dia hazaf beberapa rukun tashbih. Tujuan dia lil mubalaghah, kerana nak melampau-lampau pada buat perumpamaan. Tengok di sini dia kata Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukminin. Segala hati orang yang mukminin dia panggil idhafat musyabbah bih kepada musyabbah. Yakni kalau kita tafsir balik, qulub tu, hati tu diserupakan seperti langit. Dia panggil hati orang mukmin tu diserupakan seperti langit. Tu maksud dia. Cuma sini tak menyata wajah syabah. Mana dia wajah syabah? Dia hazah. Tujuan dia lil mubalaghah, kerana nak melampau-lampau pada buat perumpamaan. Maka Allah menyamakan hati orang mukmin, orang beriman ni seperti langit. Apa seperti langit? Yakni pada pihak sama-sama luah. Pada pihak sama-sama luah. Hati orang mukmin ni, hati manusia ni dia luah. Dia luah. Jadi tuan kita dia nak buat perumpamaan seolah-olahnya kata hati orang mukmin yang luah ni seolah-olah macam langit. Kita tengok langit lagu mana? Luah lah. Luah terbentang. Wah, kita tengok tu bukan langit lagi, tu sudah tentu langit. Kerana langit jauh.
Dan jarak antara satu-satu langit tu pula 500 tahun perjalanan. Bukannya dekat kata langit tu. Bukannya kecil. Maka langit ni besar, maka ditashbihkan, diserupakan hati orang mukmin seperti langit, iaitu pada pihak luas. Pada pihak luas. Kalau kata kita balik pada rukun tashbih, hati orang mukmin tu musyabbah lah. Adapun langit tu musyabbah bih, seperti ada tashbih. Adapun wajah syabah luas, pada luas, sama-sama luas, tu dia panggil wajah syabah. Cukuplah rukun tashbih. Kalau kita buat misal, sebab kita kata hang garang macam rimau, hang garang macam rimau, dia kata hang ni garang macam rimau. Apa garang macam apa, sifat garang tu di tashbih, diserupakan seperti harimau. Kalau dia nak balarah lagi, dia pakai kata hang ni rimau ke apa. Dia kata hang ni rimau ke apa. Wajah syabah dia ataupun dia panggil jalan penyerupaan dia, iaitulah kena kepada apa? Kena kepada garang. Kena kepada garang. Tu faham situ sikit dulu. Di bawah nanti kita baca saja. Baik. Allah yang menaikkan pada beberapa langit, yakni menaikkan segala hati orang mukminin, menaikkan segala hati orang mukminin, akan menaik akan beberapa matahari pengenalan. Itu yang kita kata dengan ma'rifat. Allah yang menaikkan akan beberapa matahari pengenalan. Tu ma'rifat. Sobat tadi, sobat tadilah tu idafat musyabbah bi kepada musyabbah. Pengenalan ataupun ma'rifat tu, pengenalan, hak Arab kata ma'rifat, hak Melayu kita panggil pengenalan. Jadi di sini dia buat perumpamaan pengenalan ataupun ma'rifat tu diserupakan seperti matahari. Diserupakan seperti matahari mana? Pada pihak sama-sama mencerah. Sama-sama mencerah. Orang yang ada ma'rifat ni, sifat dia tu mencerah, dia jadi terang nyata. Bila jadi terang cerah, jadi ke mana? Nampak dia nampak. Dia jadi nampak lah. Sebab tu bila bahas di kitab lain tu, dia bahas apa tu makna ma'rifat ataupun orang yang arif tu lagu mana? Al-jazmu al-mutabiqu lil-waqi'i an dalilin. Iaitulah jazam yang berbetulan dengan waqi', lagi pula ambil pula daripada dalil. Tu dia jadi nampak nyata terang bagi dia. Baik. Jadi Allah yang menaik akan beberapa matahari pengenalan, yakni ma'rifat tu ataupun pengenalan yang diserupa dengan matahari, yakni pada pihak mencerah, pada pihak mencerahkan. Padahal cemerlang ia hati mukmin. Padahal cemerlang ia hati mukmin. Cemerlang kita panggil apa? Bersinar ke cerah. Cemerlang dengan cahaya tauhid dan yakin. Tu dia panggil apa tu? Sama tadi dia tasbihkan tauhid dan yakin tu seumpama cahaya lah. Pada umpama cahaya. Iaitulah dia panggil apa? Daripada pihak dapat hidayah, kita panggil dapat hidayah. Tu payah sikit lah. Dia panggil apa tulisan Syekh Ahmad Al-Fatani ni. Dia guna banyak istilah balarah dia tu, dia guna banyak. Pada khususnya pada muqaddimah ni. Jadi balik kepada semua, kalau kita buat kesimpulan ringkasnya, seolahnya dia puji lagu ni lah. Allah, puji itu bagi Allah. Allah tu yang orang kata apa, menaikkan beberapa hati orang mukminin tu, menaik akan ataupun letak, menempatkan beberapa cahaya makrifat. Padahal cemerlang, cerah cahaya tu dengan cahaya tauhid dan yakin, dia panggil. Tauhid dan yakin ni dia umpama cahaya dah. Sebab tu dia panggil orang sebelum apa ni dakwah Nabi SAW, dia panggil puak jahiliah tu duduk dalam keadaan zulmah, gelap. Kita duk kata tu lagu mana? Anta nurun fawqa nuri. Tu engkau Muhammad cahaya di atas cahaya, yakni Nabi itulah dia panggil al-hadi, yang menunjuk.
Allah tu ya, apa Nabi tu yang menunjuk. Sebelum ni manusia ni gelap, duduk dalam keadaan kejahilan, duduk dalam keadaan gelap. Bila mai Nabi SAW seolah-olahnya bawa cahaya. Apa cahaya apa? Cahaya tauhid. Sebelum tu orang duk sembah berhala, sebelum tu orang duk sembah apa panggil pokok, duk sembah matahari, duk sembah bintang, duk sembah bulan. Jadi bila datangnya Rasulullah SAW, suasana gelap jahil tu dicerahkan dengan cahaya tauhid dan yakin yang sebenar. Situ. Tu nisbah dengan sabab. Adapun hakikat Allah lah. Sebab tu di sini ni dia pakai kata puji tu bagi Allah. Allah lah yang pada hakikat yang menaikkan segala cahaya-cahaya makrifat di dalam hati orang mukmin. Dengan cahaya tauhid, mengesahkan Allah. Baik. Wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyatih wa dalili wahdaniyatih Sayyidina Muhammadinil mab'uthi bibahiril mu'jizati li ta'yidi risalatih wa tasdiqi hidayatih. Dan rahmat, ini mubtada semula lah ni. Dan bermula rahmat dan sejahtera. Dan rahmat dan sejahtera. Reti dulu pada kata makna rahmat. Asal kata diterjemuh daripada kata as-salah. As-salah. Kerana makna as-salah pada lughah iaitulah ad-du'a. Ad-du'a. Kita duk kata selawat tu. Tu dia panggil as-salah pada lughah. Adapun salah pada makna syarak tu sembahyang itulah. Sembahyang yang maklum itulah. Adapun as-salah di sini dengan makna ar-rahmatu al-maqrunatu bit-ta'zim. Dia panggil rahmat yang disertakan dengan membesarkan. Dengan membesarkan apa ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kata rahmat. Ar-rahmatul maqrunatu bit-ta'zim. Rahmat yang disertakan dengan ta'zim, yakni dengan membesarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaliannya lah. Sekalian hak di belakang nanti tu, sahabat, ahli keluarga. Tu rahmat. Maknanya kita minta Allah turun rahmat. Tu dia panggil takluk. Apa ni? Dia panggil takluk mazuh. Jadi khabar. Dah maaf suara tak apa keliang. Dia panggil takluk mahzuf jadi khabar. Asalnya as-salatu wassalam. Onu depan tu. Sila-sila. Dan rahmat dan sejahtera. Habis dulu. Rahmat dan sejahtera. Situ dulu. Apa sejahtera? Salam tu. Ziyadatu ta'minillah. Dia panggil tambah keamanan bagi Nabi SAW. Tu kita minta doa. Tu kata sejahtera, yakni minta tambah keamanan bagi Nabi SAW. Tak apalah. Bila masalah rahmat tadi selesai, kita minta Allah turunkan rahmat, Allah memulia, Allah tambah kemuliaan. Minta Allah turunkan rahmat dan disertakan dengan kemuliaan ataupun membesarkan. Itu tak ada muskil apa. Cuma hak dibahas masalah assalam tu. Wassalatu wassalam. Assalam tu dengan makna ziyadatu ta'minillah. Tambah keamanan bagi Nabi. Dah kalau orang tanya, Nabi SAW ni tak aman lagi ke? Adakah Nabi SAW belum aman? Sedangkan kita kata ke mana? Kita kata Nabi ni seolahnya wajib dah lah syurga tu. Sabit dengan janji Allah pun semua memang wajib syurga. Bahkan sahabat-sahabat Nabi SAW pun ada yang dijanjikan syurga. Tiba-tiba kita berdoa minta salam, minta sejahtera atas Nabi. Dah tak sejahtera lagi, tak aman lagi Nabi. Tak aman lagi kan Nabi? Maka antara jawapan yang ulama bagi ni, iaitulah kita minta keamanan bagi Nabi, yakni minta keamanan bagi hati Nabi, kata setengah sebagian ulama. Kita minta keamanan bagi hati Nabi SAW. Kerana susah hati Nabi melihat umat dia sama ada di dunia ataupun di akhirat buat kerja kufur ataupun buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Tu maksud kata kita minta tambah keamanan kepada Nabi. Dengan maksud kita minta aman hati Nabi, sejahtera hati Nabi. Di dunia tengok, setiap hari Khamis Jumaat tu,
akan dibentangkan amalan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi. Hari Isnin. Isnin akan dibentangkan amalan umat Nabi ni akan ditunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hak kita buat di atas dunia ni dalam masa seminggu akan ditunjuk kepada Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok lagu mana keadaan umat dia yang bermaksiat, sedih Nabi. Tengok. Lepas tu di akhirat bila bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bangkit umat dia, tengok umat Nabi ni dalam keadaan sesat, duduk bermasalah ni, susah hati Nabi. Dan ada kita baca itu kitab Ta'limul Aulad yang dipegang oleh ayah di Sekam, Baba Abdul Qadir, almarhum Tuanku Baba Abdul Qadir. Dia ada nakal juga perkataan ulama, kisah-kisah riwayat berkaitan dengan menangis Nabi. Nabi duduk di syurga dengar Jibril Mahabat kata, "Nu umat kamu dalam neraka noh, duk minta tolong, seksa, terbakar hangus habis muka dengan hati ya tak terbakar sabit ada iman ya." Jadi Nabi SAW riau menangis Nabi SAW. Maka kita ucap sejahtera kepada Nabi, minta sejahtera kepada Nabi, mudah-mudahan hati Nabi jadi tenang, jadi sejuk. Tu kata ulama. Tu maksud kata rahmat dan sejahtera. Kita minta rahmat dan sejahtera kepada Nabi. Dan rahmat dan sejahtera tu atas juru bahasa. Tu dia panggil ta'alluq mahzuf jadi khabar tu dia panggil kena takdir lah, takdir situ. Dan rahmat dan sejahtera nazilatani. Wassalatu wassalam nazilatani ataupun nazilani ala turjumani. Tu. Dan rahmat dan sejahtera turun kedua-dua. Yakni turun kedua-dua rahmat dan sejahtera tu turun atas juru bahasa ketuhanannya. Atas juru bahasa ketuhanannya, ketuhanan Allah. Ketuhanan Allah. Dan turun juga kedua-duanya atas pada kata juru bahasa. Atas pada kata juru bahasa. Dan turun kedua-duanya atas yang menunjuk kepada keesaannya, keesaan Allah. Tu. Dan rahmat dan sejahtera turun kedua-dua atas juru bahasa ketuhanannya dan turun kedua-dua atas yang menunjuk kepada keesaannya, keesaan Allah. Mana? Mana kata juru bahasa Tuhan, mana yang menunjuk kepada esanya Tuhan, badal. Di situ badal pada kata turjuman tu lah. Badal pada kata turjumani. Siapa tu? Juru bahasa. Siapa tu? Yang menunjuk kepada keesaan Allah. Iaitulah penghulu kita. Penghulu kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu badal pada kata juru bahasa. Jadi kita minta rahmat dan salam tu turun atas juru bahasa ketuhanannya dan atas yang menunjuk pada keesaannya, iaitulah juru bahasa dan yang menunjuk ke atas keesaan Allah tu, iaitulah penghulu kita. Tu kerana nak ambil istifadah daripada hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Muka dua. Baru masuk. Muka dua. Baru mukadimah baru. Tu penghulu kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Aku penghulu anak Adam hari kiamat. Aku tak bangga, ataupun setengah terjemah kata bukan untuk dibangga-banggakan. Ada pun setengah orang kata tak boleh sebut penghulu tu bid'ah. Dia kata apa? Ada riwayat kata la tusayyiduni wala tusayyiduni. Jangan kamu bersaik, jangan kamu kata saik dekat aku tu. Jadi ulama bahas cari habis dah. Tu dia panggil maudhu', bukan hadis. Maudhu', palsu, rekaan saja. Ni bahaya. Ni bahaya. Bukannya hadis pun la tusayyiduni, jangan kamu bersaik-saik dengan aku. Tu maudhu', palsu.
Tu palsu, bukan hadis. Kita tahu hadis maudhu' maksudnya bukan hadis lah. Tu rekaan saja bagi musuh-musuh Islam. Tak ada masalah apa. Panggil penghulu, gelaran, apa saja gelaran hak mulia yang menunjuk atas kelebihan, boleh kita nak sandarkan kepada Nabi. Di zaman kita ni pun kita panggil juga Tok Penghulu. Tok Penghulu, orang yang ditupukan. Orang yang ditupukan, yang ditumpukan pada dia. Orang yang diikuti, yang dijadikan teladan. Tu kata penghulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama Nabi ni yang masyhur di langit Ahmad. Tu nama Nabi kita masyhur di langit tu Ahmad. Muhammad ni nama yang masyhur di bumi. Nama yang masyhur di bumi. Adapun berkhilaf di kalangan ulama siapa letak. Kata setengah ulama kata yang letak tu Tok Wan Nabi. Tok Wan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu atas qarajih lah, datuk Nabi. Adapun qaul marjuh ataupun qaul muqabil, qaul yang sebaliknya kata ibu Nabi letak nama Muhammad. Bila tu letak nama Nabi? Qaul rajih kata pada hari ke-7. Qaul yang rajih kata pada hari ke-7. Tu qaul yang kuat lah. Dia kata pada hari ke-7 dia letakkan nama Nabi SAW. Baik. Itulah penghulu kita, Nabi Muhammad. Kita minta Allah waktu rahmat dan sejahtera. Ambil makna hak tadi, hak kita hurai tadi. Tambah ke tambah kemuliaan kepada Nabi dan berikan keamanan kepada Nabi. Yang dibangkitkan, yakni yang diutuskan. Lagu tu lah. Yang dibangkitkan, yang diutuskan dengan segala mukjizat. Mukjizat yang mengalahi. Apa yang mengalahi? Yakni takdir sikit. Yakni yang mengalahi segala lawannya. Yakni mukjizat tu yang mengalahi segala lawannya. Dia ada 6-7 bahasan di situ tu. Dia ada irhas, dia ada mukjizat, dia ada karamat, dia ada ma'unah. Lagi apa? Dia ada juga istidraj. Apa tu dia panggil apa lagi? Satu hak untuk orang kafir tu. Siapa ingat? Dia panggil apa? Ihanah. Kalau irhas tu benda pelik hak berlaku kepada nabi-nabi sebelum dizahirkan kenabian. Tengok pokok ataupun batu, pokok menteduh nabi. Wahai masa tu nabi tak belum dizahirkan kenabian lagi. Apa pokok-pokok tunduk, batu-batu pakak tunduk ke nabi, awan duk ikut meneduh nabi SAW duk dalam perjalanan. Dalam panah tu apa semua, awan duk menteduh nabi, tu irhas dia panggil. Adapun mukjizat, benda pelik yang berlaku yang dia panggil khariqil adah. Dia panggil khariqil adah ni yang mencarikan adat. Yakni yang menyalahi adat lah. Yang berlaku mukjizat ni selepas zahir kenabian. Lepas zahir kenabian Nabi. Tak kira lah Nabi mana sekalipun, alaihi wassalatu wassalam. Lepas tu dia panggil karamat. Karamat ni untuk wali-wali Allah. Dia panggil kemuliaan. Kemuliaan. Lepas tu dia panggil apa lagi? Ma'unah. Pertolongan lah, pertolongan. Itu untuk orang yang soleh. Orang yang soleh. Kadang-kadang ada orang dia nak keluar rumah ke apa-apa, tersepak batu, sakit kaki tak dikeluar. Kebetulan waktu tu siapa keluar ada musibah ada di depan tu. Hati dia panggil ma'unah, Tuhan nak tolong. Tuhan nak tolong. Lagi apa lagi? Istidraj. Istidraj ni benda pelik juga. Benda pelik juga. Tapi berlaku bagi asi ataupun fasik, orang yang banyak dosa ataupun orang yang duk mengekali tak dosa besar. Orang yang duk mengekali tak dosa besar ni, maka berlaku juga benda pelik kepada dia. Hebat benda pelik dia. Mayang 5 waktu dak, mayang Jumaat pun dak. Alah ni tak apalah tak mayang Jumaat. Maknanya hak kata waktu aman apa ni, dia tak dak pergi sembahyang Jumaat, mayang 5 waktu pun dak. Orang main nak berubat ke dia misalnya. Ada sakit apa ni? Sakit batu karang. Misal contoh, sakit batu karang. Dia boleh tarik wak keluar krop, wak keluar batu karang, terkeluar 2-3 biji. Tu dia orang tak panggil karamat lagu tu. Dia panggil istidraj. Dia panggil istidraj.
dalam keadaan dia dapat benda pelik daripada Tuhan, di samping tu dia buat maksiat kepada Tuhan. Istidrak ni makna tangga, dia panggil tangga. Darajah, dia panggil tangga-tangga. Tuhan bagi dia naik. Bila main tinggi lagu tu, puk, tarik pentak. Bila tarik, gam, jatuh. Tu istidraj. Na'udzubillah min zalik. Baik, kemudian dia panggil juga dengan kata ihanah. Ni bagi orang kafir. Benda pelik-pelik yang berlaku kepada orang kafir. Syakar lah benda pelik berlaku orang kafir zaman Allah ni pun. Ada juga tutup sami ke apa ke, mereka duk buat benda nampak, syakar. Lagu mana dia buat keluar benda tu, lagu mana dia buat lagu ni, dia pelik. Tak pernah orang boleh buat keramat. Jangan panggil keramat tu maksud mulia, karim. Karamah tu. Dia maksud mulia. Ada pun orang kafir dia tak mulia. Habis tu dia panggil ihanah. Lagi satu sihir. Sihir ni boleh berlaku pada orang mukmin, boleh berlaku pada orang kafir. Adapun satu tu ihanah tu untuk orang kafir saja. Hak lain semua atas orang mukmin ataupun bersekutu antara mukmin dengan orang kafir. Baik. Tu mukjizat. Sifat mukjizat tu pula yang mengalahi, yakni mengalahi segala lawannya. Sebab apa tu? Ilat pada kata dibangkitkan dengan segala mukjizat tu. Ilat dia kerana mengkuatkan risalatnya, yakni risalahnya ataupun kerasulannya. Tujuan dia nak mengkuatkan kerasulan. Kalau rasul kena kepada zat. Adapun risalah tu kena kepada sifat dia lah. Sopan nabi. Asal dia kata nabak tu lah. Nabak tukang cerita nabi tu. Tapi ditakhfifkan hamzah kerana berat hamzah tu. Pakai takhfif, buang bagi peringat. Nabi. Asal makna tukang cerita lah. Asal makna tu tukang cerita. Kalau pada makna lurah, orang duk bercerita tentang kisah-kisah apa-apa, dia panggil Nabi dah lah tu. Yang tukang cerita. Sebab tu juga dengan kata Nabi, nubuwah. Nubuwah tu sifat dia. Dia panggil kenabian. Kalau risalah, kerasulan. Tujuan dibangkitkan Nabi dengan segala mukjizat tu kerana mengkuatkan risalahnya, yakni kerasulannya, dan membenarkan penunjuknya, yakni penunjuk bagi Nabi. Penunjuk bagi Nabi atas pada kata risalah itulah. Kerana nak memperkuatkan, kerana membenarkan atas pada kata mengkuatkan. Kerana membenarkan penunjuknya, yakni penunjuk bagi Nabi. Tu pasal cukup lah situ dulu kot. Pasal panjang pula segi tu. Sekat jalan monti wa ala alihi alladhi balagud darajatil ula bi'uluwi miqdarih wa ashabil ladhina bazaghu nujumal huda binafsi akhbarih. Dan atas keluarga, bagi laju-laju boleh lah ni. Atas pada kata dulu tu jurubahasa. Atas pada kata jurubahasa tu. Dan rahmat dan sejahtera atas keluarga, yakni turun kedua-dua tu, rahmat sejahtera tu turun atas keluarganya Nabi SAW. Jadi kita minta juga rahmat dan salam tu turun kedua-dua tu atas keluarga Nabi SAW. Cuma di sini ni dia panggil maqam doa, walaupun jumlah tu jumlah khabariyah, tapi dengan makna insya'iyah maknan ataupun du'a'iyah maknan. Walaupun khabar tu khabar dengan apa ni jumlah tu dengan jumlah khabar, tapi dengan makna doa. Yakni ya Allah turunkanlah rahmat dan sejahtera ke atas Nabi SAW, dan turunkan rahmat dan sejahtera ke atas keluarga Nabi. Tu asal makna selawat kita tu. Baik, bila kata keluarga pada maqam doa, dia panggil pada tempat doa, maknanya kena kepada keluarga tu, kena pada mukmin sekalipun yang berdosa. Duk berkhilaf. Kata setengah, kullu mu'minin taqiyyin. Semua orang beriman yang bertakwa tu masuk dalam doa ni. Yakni masuk dalam doa pada kata rahmat, minta rahmat dan sejahtera. Yakni mukmin yang bertakwa, yakni mukmin yang apa ni, yang tidak duk mengekali tak dosa. Tengok. Ni payah sekalipun. Tu dia kata sebahagian ulama
'asiyan. Walaupun dia berdosa termasuk dalam doa ni. Sebab tu bila sebut kata selawat-selawat tu, bukan semata kita berdoa bagi Nabi, tak. Yakni doa atas kita juga. Kita doa bagi. Sebab tu bila kita berselawat, kebaikan, kelebihan, rahmat tu dapat. Kita ayuhan Nabi tu assalam. Tengok kita doa atas kita juga. Doa ke Nabi-Nabi dan atas kita. So ni lebih berhajat kepada doa. Maka sebab tu sebagian ulama kata keluarga di sini kullu mukminin wala asiyan. Semua orang beriman walaupun berdosa sekalipun. Itu tu dengan makna jamik lah, tak kira. Semua orang mukmin tu dia ada dosa atau tak ada dosa, tak kira. Semua termasuk dalam kata doa di sini. Termasuk dalam doa di sini. Lepas tu, dan atas keluarganya dan sejahtera turun kedua-duanya tu keluarga Nabi sallam, yakni hak taurayan tadi, yang sampai mereka tu ke yang tinggi, kepada beberapa pangkat yang tinggi dengan ketinggian kadarnya sampai dengan ketinggian kadarnya, yakni dengan ketinggian kadar kita panggil pangkat Nabi lah. Ketinggian kadar ini dengan ketinggian pangkat Nabi. Sebab tu Nabi SAW kata tu seperti kata ashabi. Tengok. Nabi angkat martabat. Siapa-siapa yang ikut jalanan Rasulullah SAW, maka maqam dia tu diangkat oleh Allah. Martabat dia diangkat oleh Allah. Walaupun tak dia panggil tak menyamai secara tepat ataupun secara sama rata sekalipun, tapi dia panggil diangkat dalam orang yang diangkat, dimulia. Bila ada syahadah dalam diri dia, ada tauhid dalam diri dia, semata-mata dimuliakan dia dan dijanji syurga. Sekalipun dia banyak dosa, tak kira. Masalah angkat banyak, tak angkat. Situ. Taulannya, yakni sahabat Nabi. Dan segala taulannya, yakni atas pada kata turun kedua-dua rahmat dan sejahtera. Taulannya. Dan tu jadi maktuf lah. Lepas tu hak rahmat dan sejahtera tu hak apa ni nazilatani ala maktufun yang gilang gemilang sifat depa ni. Yang gilang gemilang hal keadaan mereka itu hal itu sahabat Nabi, segala bintang ini tu dia panggil tashbih. Tashbih baligh banyak tu. Wajah syabah hazaf, ada tashbih pun hazah juga situ. Ada tashbih hazah, wajah syabah pun hazah juga. Hal keadaan mereka itu segala bintang. Ada dia panggil ini yang disuruh pada pihak tunjuk. Tengok orang duduk tengah lautan ke apa, sesak ke apa, ada bintang tu, tengok mana utara mana selatan. Itu diserupakan bintang penuh. Dan dia menunjuk. Tengok kalau orang pandai-pandai main bintang, orang mengaji kitab, antaranya bintang 12 ke apa tu, kitab bintang 12. Apa semua nak kenal kiblat belah mana, nak kenal apa ni, mana utara, mana selatan. Depa pandai, kita tak pandai. Tu orang duk mengaji ilmu falak tu. Orang duk tengah laut apa semua, dia pandai bab-bab bintang ni. Baik. Hak keadaan mereka itu sahabat Nabi tu, umpama segala bintang penunjuk. Nak lagu tu asal tu. Umpama ataupun seperti segala bintang penunjuk
dengan nas sabdanya. Dengan nas yang kita duk kata buat dalil, ambil dalil. Sabdanya, sabda Nabi, bertunjuk dengan nas sabdanya, dengan pada hak Nabi SAW kata tu, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat aku tu seperti bintang. Tu nas, putus. Sabda Nabi tu kata siap kalau kita puji Nabi, puji sahabat, kata hebat sahabat ni umpama bintang. Oh, tak ada bid'ah apa jangan orang kata hang ni sesat duk puji sahabat lebih-lebih. Tak ada lebih pun ni Nabi sebutlah hadis ni. Nabi sebutlah hadis, dia kata ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang, bintang penunjuk. Tengok. Tu dengan nas. Cukuplah situ dulu tu. Yang riwayat sebut ashabi kan nujum bi ayyihim, apa ni benar, bi ayyihi muqtadai, bi ayyihim iqtadaihum iqtadaitum. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang, dengan hak mana-mana sahabat aku tu, dengan mana apa sahabat-sahabat kamu tu ikut, nescaya dapat hidayah kamu. Dengan mana-mana satu sahabat, dengan mana-mana satu mikro sahabat kamu ikut, nescaya kamu akan dapat petunjuk. Sebab itulah kita ikut jalanan Nabi SAW dan apa pesanan Nabi, mengikut pada khalifah-khalifah dia dan sahabat Nabi SAW yang mendapat petunjuk daripada Allah yang dipimpin oleh Nabi SAW. Cukuplah setakat tu. Minta maaf panjang. Wa ba'du. Ni nak dia panggil apa ni? Nak pindah dalam ni. Nak menyatakan ba'ith. Perkara yang membangkitkan pada dia tu untuk menyusun kitab ni. Wa ba'du fahadhihi risalatun. Baik. Jadi untuk yang bertanya tu pukul berapa apa semua tu, insya-Allah dalam pukul 9 suku ke 9.30. Dalam 9 suku ke 9.30 insya-Allah kita akan buat live ni lah insya-Allah. Wallahu a'lam. Minta maaf ada salah silap, kurang dan salah apa, harap ditegur lah. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk dan dibukakan futuh bagi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.